Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih penonton setia kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Ya, mukadimah yang kita kongsikan bersama dengan anda pada malam ini adalah berkaitan tentang lanskap jenayah pemerdagangan orang di Malaysia, dan itu mungkin satu senario ataupun situasi yang menggambarkan bagaimana jenayah pemerdagangan orang ini berlaku. Namun untuk kita memulakan Bicara Naratif pada malam ini, suka untuk saya mengambil tafsiran daripada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran yang menafsirkan pemerdagangan orang yang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud akta tersebut. Jadi untuk memahami dengan lebih dekat dari aspek penguatkuasaan dan juga agensi yang ditugaskan dalam menguatkuasakan undang-undang untuk menangani jenayah pemerdagangan orang, bersama dengan saya pada malam ini, saya amat bersahati secara eksklusif untuk bersama yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Azri Akmar Datuk Haji Ayub, yang juga merupakan penolong pengarah bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran di 3 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Assalamualaikum. Selamat malam tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah. Itu dia tadi, kita bawakan sedikit perkongsian ataupun mukadimah situasi yang berlaku dalam jenayah perdagangan orang. Kalau mengikut akta itu mungkin tafsirannya itu panjang dan mungkin satu tafsiran yang perlu difahami dan ditekuni lebih jelas. Namun untuk pemahaman dengan lebih ringkas dan jelas, apa yang dimaksudkan dengan pemerdagangan orang ataupun human trafficking ini tuan? Okey, terima kasih Cik Ismail. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak RTM kerana menjemput Polis Daerah Raja Malaysia, khususnya daripada Jabatan Siasatan Jenayah dalam program Bicara Naratif pada malam ini untuk kita sempena menyambut Hari Sedunia Anti Pemerdagangan Orang yang akan disambut seluruh dunia pada 30 Julai nanti. Dan suka untuk saya menerangkan pada Cik Mai dan masyarakat di luar sana yang apa itu maksud jenayah pemerdagangan orang. Dalam jenayah pemerdagangan orang ni, dalam erti kata yang mudah, ialah ada satu proses. Proses di mana dalam proses tersebut perlulah adanya satu aktiviti, ada cara ataupun dan juga tujuan. Maknanya mereka ni proses ni, faktor-faktor ketiga ni perlu dikombinkan jadi satu. 3 cara ni, act, means dan juga purpose ni equivalent to human trafficking. Jadi dalam akta di bawah Seksyen 2 tadi pun ada menyebutkan perbuatan yang melibatkan pemerolehan untuk atau pengekalan tenaga kerja ataupun perkhidmatan seseorang melalui paksaan dengan cara merekrut. Jadi apa yang kita sekiranya seseorang itu direkrut, kemudian apabila dia direkrut, kemudian dia dipindahkan daripada satu lokasi kepada satu lokasi yang lain dan untuk tujuan eksploitasi. Dengan cara apa? Cara paksaan. Cara paksaan tu pelbagai, ada diugut, ada ditipu, ada juga dicolik sebagai contoh, kan? Jadi untuk tujuan eksploitasi yang menguntungkan orang lain. Okey. Mungkin apa yang boleh kita fahami main point ataupun perkara utamanya, adanya unsur paksaan, adanya unsur eksploitasi dan juga adanya unsur pemindahan orang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Namun begitu, apabila kita melihat kepada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ini, sudah pasti kita perlu juga membanding bezakan apakah itu pemerdagangan orang dan bagaimanakah pula situasi penyeludupan migran, ataupun adakah keduanya dianggap sebagai sama tuan? Dia adalah dua perkara yang berbeza. Walaupun diletakkan di bawah akta yang sama, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Walau bagaimanapun, dua-dua tindakan ataupun kesalahan ini adalah totally different. Di mana pemerdagangan orang ni adalah dia mencabul hak asasi seseorang. Mencabul hak asasi manusia tu. Manakala bagi penyeludupan migran, dia mencabul kedaulatan negara. Jadi bila kita bercakap tentang pemerdagangan orang ni, tidak semestinya mangsa yang kita kategorikan sebagai mangsa ni hanyalah melibatkan warga asing. Maknanya warga tempatan juga boleh diperdagangkan dan boleh dieksploitasikan dalam pemerdagangan orang ini. Tapi bila kita bercakap tentang penyeludupan migran, dia melibatkan rentas negara, rentas sempadan negara tersebut. Dan kita tidak kategorikan
orang yang merentas ke sempadan negara ni sebagai mangsa. Mereka ni adalah migran. Okey. Jadi pendatang asing. Jadi itu perbezaannya, dan juga proses siasatan dia pun berbeza antara kedua-dua kesalahan ni. Okey. Apakah dalam jenayah pemerdagangan orang ini juga turut melibatkan jenayah ataupun rentas sempadan dan juga atau hanya berkisar dalam peringkat tempatan untuk jenayah-jenayah dan juga pelakuan pemerdagangan orang itu? Jenayah macam saya sebutkan tadi, jenayah pemerdagangan orang ni tidak semestinya yang berlaku melibatkan mangsa daripada warga asing. Okey. Dia boleh juga berlaku warga tempatan menjadi mangsa pemerdagangan orang. Kita ambil contohlah. Satu orang, Ali sebagai contoh. Ali telah didatangi oleh kawan dia, jiran dia sebagai contoh je lah. Jiran dia bagi offerkan dia, menawarkan dia satu pekerjaan di Kuala Lumpur. Okey. Sebagai contoh, apa-apa kerja lah. Jadi dengan tawaran lumayan, kan? Jadi ada proses merekrut. Ya. Jiran dia ataupun saudara dia merekrut dia. Betul? Tadi kan. Kemudian dia setuju untuk datang bekerja. Ya. Dengan dijanjikan satu tawaran gaji yang tinggi, tempat kediaman yang selesa. Jadi itu adalah cara, means dia, cara untuk tarik dia untuk datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja sebagai contoh. Ya. Dan mereka ni dia ni ditransport ataupun dipindahkan daripada kampung dia, dibawa ke Kuala Lumpur. Kemudian apabila sampai di Kuala Lumpur baru dia sedar dia bukan dijanjikan sebagaimana kerja yang telah dijanjikan kepada dia. Ya. Dia telah ditempatkan di satu tempat yang membataskan pergerakan dia. Jadi untuk bekerja lebih masa sebagai contohnya. Jadi itu telah dieksploitasikan untuk keuntungan orang lain. Itu yang saya maksudkan tadi, kita ada 3 proses. Maknanya kita ada act dia, kita ada means dia, kita ada purpose, tujuan dia dibawa di sini untuk dieksploitasi kan. Jadi tadi nampak kan, dia direkrut, kemudian dia dipindahkan, dia ditransport, kemudian dia diletakkan di satu tempat, dia dikurung di satu tempat, kemudian dia dibawa ke lokasi yang sepatutnya dia bekerja. Jadi itu proses human trafficking ni. Jadi bila ada ke proses semua ni, maka lengkaplah satu kesalahan jenayah pemerdagangan orang itu. Okey, mengikut kepada takrifan ataupun tafsiran pemerdagangan orang itu sendiri. Laporan oleh Human Trafficking Report juga turut melaporkan bahawasanya antara jenayah-jenayah yang banyak dikategorikan dalam pemerdagangan orang ini adalah satu forced labour ataupun mungkin dipaksa, buruh paksa. Yang kedua adalah tentang perhambaan. Yang ketiga adalah mungkin dari segi jenayah seksual ataupun pelacuran. Dan yang mungkin keempat adalah tentang jenayah penjualan organ dan juga perdagangan organ. Jadi di perihal kepada jenayah-jenayah disebutkan itu, apakah di Malaysia ini juga turut dilaporkan jenayah-jenayah seperti itu, dan jenayah yang paling mana banyak dilakukan dalam takrifan pemerdagangan orang? Okey, kalau kita tengok statistik dalam jenayah pemerdagangan orang ni, bagi kesalahan jenayah pemerdagangan orang pada tahun 20 tahun lepas lah, sebanyak 146 serbuan yang telah kita buat melibatkan tangkapan 243 orang. Dan daripada hasil 243 tangkapan tu, kita telah berjaya menyelamatkan seramai 599 orang mangsa. Okey. Yang dikategorikan sebagai mangsa pemerdagangan manusia inilah, dan ditempatkan di bawah perintah perlindungan sementara ataupun dalam short term ni kita panggil interim protection order. Okey. Kemudian bandingkan dengan tahun 2021 ni, sehingga pada bulan Jun yang lepas, sebanyak 53 serbuan yang telah dibuat dan dengan tangkapan melibatkan 128 orang. Dan daripada 228 orang tu, kita telah menyelamatkan seramai 282 orang. Jadi mungkin ada sedikit penurunan daripada segi statistik, dan jumlah bentuk eksploitasi yang berlaku
dalam negara kitanya lebih tertumpu kepada eksploitasi seks dan juga kerja paksa. Okey. Tak ada lagi setakat ni penghambaan ke ataupun pengabadian ke seperti mana yang termaktub dalam definisi Akta Atipsom ni, ataupun pemindahan organ manusia. Belum lagi ada lagi lah dalam negara kita ni. Jadi dia lebih tertumpu kepada eksploitasi seks dan juga kerja paksa. Okey. Dilihatkan kepada sifat jenayah pemerdagangan orang ini adalah jenayah yang bermangsa. Maka tugas PDRM sudah sepastinya bukan saja untuk membantras, menangani tetapi juga untuk melindungi mangsa. Dalam perihal kepada peruntukan undang-undang tersebut, bagaimana peranan dan juga gerak kerja yang digerakkan oleh PDRM dalam menangani dan juga melindungi mangsa, Tuan? Okey. Sebelum saya pergi ke situ peranan dalam membantras jenayah pemerdagangan orang ni, kita ialah bukan satu tugas sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada PDRM. Okey, di dalam pembanterasan jenayah pemerdagangan orang ni, kita ada satu majlis anti pemerdagangan orang yang diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan di bawah majlis anti pemerdagangan orang tersebut, dia terdapat 5 jawatan kuasa. Jawatan kuasa perundangan, jawatan kuasa penguatkuasaan, jawatan kuasa media dan publicity, jawatan kuasa perlindungan dan juga pemulihan mangsa, dan juga yang terakhir jawatan kuasa menangani permasalahan buruh paksa. Jadi kami PDRM ni diletakkan di bawah jawatan kuasa penguatkuasaan. Kita ni sebagai leading enforcement agency yang menguatkuasakan Akta Atipsom ni. Dan dalam jawatan kuasa penguatkuasaan ni, kita ada juga agensi-agensi lain yang terlibat turut sama membantu dalam membantras jenayah pemerdagangan orang ni, seperti Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan juga Jabatan Tenaga Kerja JTK. Jadi 5 adik-beradik ni yang akan menguatkuasakan Akta Atipsom ni. Jadi kelima-lima agensi ini diberi kuasa dan tanggungjawab yang sama untuk membantras aktiviti pemerdagangan orang dalam Malaysia, dalam negara kita lah. Jadi apa peranan jawatan penguatkuasa ni dan peranan polis PDRM dalam jawatan kuasa penguatkuasaan ni adalah kita, selain daripada kita menjalankan risikan untuk mengenal pasti mendapat maklumat tentang kegiatan-kegiatan pemerdagangan orang dalam negara, dan kita once kita dapat risikan maklumat, kita akan buatkan proses menyelamatkan mangsa. Kita akan buat tangkapan sekiranya ada suspek-suspek yang terlibat dalam kes-kes Atipsom ni, dan juga kita akan menjalankan siasatan untuk dibawa ke untuk dibuat pertuduhan di mahkamah lah. Jadi selain daripada itu, core business kita yang itulah. Jadi selain daripada situ, kita juga ada mengadakan pelbagai program kempen kesedaran awam tentang apa itu human trafficking, apa itu pemerdagangan manusia, supaya masyarakat di luar sana faham apa yang berlaku di sekitar mereka. Jadi macam selain daripada itu, selain daripada masyarakat, kita bekerjasama juga dengan agensi-agensi lain untuk meningkatkan pengetahuan petugas-petugas kita, pegawai dan anggota kita dalam menjalankan siasatan di bawah Atipsom ni. Okey, dan sudah pastinya Atipsom itu bukan satu-satunya undang-undang tunggal yang digunakan untuk kita memerangi dan juga menangani jenayah perdagangan orang ini. Itu akan diceritakan kemudian bersama Tuan seketika nanti. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama Yang Dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Azri Akmar Datuk Haji Ayub, Penolong Pengarah Bahagian Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman PDRM. Tuan, seketika tadi Tuan ada menyebut berkenaan tentang penugasan mungkin secara bersama untuk kita menguatkuasakan Akta Anti Penyelundupan Orang, Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran ini. Maka ia juga melibatkan Jabatan Immigration
Jabatan Kastam, JTK, malah PDRM juga dalam hal ini turut bersama-sama dalam perihal menguatkuasakan akta tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya operasi bersepadu itu dilaksanakan, khususnya yang melibatkan serbuan ataupun tangkapan di kawasan-kawasan yang dikenal pasti ada berlakunya jenayah tersebut, Tuan? Okey, kita tak pernah work in silo. Kita akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Macam mana yang Cik Mai sebutkan tadi, saya sebutkan tadi ada 5 agensi lain bersama dengan PDRM, 4 agensi lain bersama dengan PDRM dalam jawatan kuasa penguatkuasaan di bawah MAPO ni. Jadi apa bentuk kerjasama yang kita adakan, kita selalu juga, PDRM selalu juga menjalankan operasi bersepadu. Bersepadu dengan di kalangan agensi-agensi penguatkuasaan ni, mungkin kita akan buat bersama dengan Jabatan Immigration, ataupun kadang-kadang kita akan pergi bersama Jabatan Tenaga Kerja dan juga Jabatan Kastam dan juga APMM untuk membenteras pemerdagangan manusia ni, kerana in fact dalam PDRM sendiri kita setkan kita punya KPI sekurang-kurang 10 operasi bersepadu bersama dengan agensi luar. Jadi itu telah tertulis dalam perancangan strategik PDRM 2021 hingga 2025 ni, dan dia selari dengan kita punya daripada National Action Plan on Trafficking in Person ni, NAPTIP 3.0 yang baru dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri itu, kan? Jadi matlamat dia adalah untuk kita sama-sama membenteras pemerdagangan orang ni. Jadi it's not a one man show. Jadi tugas membenteras pemerdagangan orang ni adalah tugas secara holistik. Semua jabatan, semua agensi, in fact banyak kementerian juga yang terlibat untuk membenteras isu pemerdagangan orang di dalam negara kita ni. Jadi selain daripada itu, selain daripada operasi bersepadu yang kita jalankan bersama agensi-agensi ini, kita juga berkongsi sharing of information. Berkongsi maklumat antara agensi. Jadi dengan adanya perkongsian maklumat dengan agensi-agensi lain ni, jadi membantu pihak PDRM dan juga membantu agensi lain dalam membenteras pemerdagangan manusia dengan lebih efektif dan lebih berkesan. Jadi itu salah satu kerjasama yang antara kerjasama yang kita adakan antara PDRM dan juga dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain yang ada dalam jawatan kuasa penguatkuasa ni. Sinergi yang digerakkan bersama itu dalam memastikan maklumat itu lebih menyeluruh dan juga operasi itu juga dapat dilaksanakan dengan lebih tangkas dan juga lebih efektif. Cumanya seketika tadi Tuan banyak bercerita juga tentang situasi dalam negara kita. Buruh paksa ataupun jenayah buruh paksa juga merupakan salah satu daripada penumpuan dalam bidang ataupun jenayah anti pemerdagangan dan juga pemerdagangan orang ini. Dalam perihal buruh paksa ini, bagaimanakah situasi yang sedang dialami oleh negara, khususnya mungkin eksploitasi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menjadikan mangsa itu sebagai aspek keuntungannya untuk menjayakan mungkin operasi perniagaan, operasi perkilangan ataupun operasi pekerjaan itu sendiri, Tuan? Okey, kalau kita bercakap tentang eksploitasi buruh paksa ni, kita kena identify, kita kena kenal pasti apa indikator yang indikator utama yang dijadikan sebagai rujukan pihak kami lah dalam menyiasat kes-kes yang melibatkan eksploitasi buruh paksa ni. Dalam eksploitasi buruh paksa ni, antara indikator-indikator yang kita perlu kenal pasti, apakah bentuk pemberdayaan ataupun penipuan yang kena pada pekerja-pekerja ni, dan juga bagaimana bentuk bayaran upah, sama ada mereka ni tidak dibayar gaji ke ataupun tidak setimpal dengan gaji dengan kerja yang dijalankan, dan juga selain daripada itu mengehadkan pergerakan mereka atau kebebasan mereka. Selain daripada itu, kalau dia majikan ataupun menyimpan pasport pun merupakan satu kesalahan juga. Salah satu daripada elemen indikator dalam buruh paksa ni. Dan juga debt bondage. Dia terhutang dengan company itu, jadi dia terpaksa bekerja sehinggalah menyelesaikan hutang mereka ni. Kan? Jadi ini indikator-indikator yang kita lihat berlaku dalam negara, jika ada berlaku buruh paksa dalam negara kita. Dan macam pihak kami, pihak PDRM, kita
tidak saja menumpukan kepada certain industri. Jadi kita banyak juga sektor-sektor seperti sektor service sektor, maid, domestic maid dan juga manufacturing company yang ada sebuah yang kita buat bersama dengan agensi-agensi lain yang terbukti adanya eksploitasi buruh paksa dalam syarikat-syarikat mereka ni. Jadi macam saya sebutkan tadi, dalam serbuan ataupun siasatan yang kita jalankan, kita mendapati indikator-indikator ni berlaku. Maknanya debt bondage, bayaran yang tak setimpal, long excessive working hours yang berlaku pada pekerja-pekerja ni. Jadi apakah dalam perihal ini penugasan dan juga modus operandi yang akan digunakan oleh pihak PDRM dalam membantras? Kerana kita sedia maklum, ia bukanlah satu jenayah yang dilakukan secara spontan. Mungkin pemandangan orang melalui buruh paksa ini adalah juga satu jenayah yang sudah pun dirancang ataupun mempunyai perancangan yang tersendiri. Jadi perihal untuk membantras, menangani dan juga mendakwa mereka yang mengeksploitasikan buruh paksa ini, bagaimana pihak PDRM menekuni dan juga menelusuri perkara ini dengan lebih teliti lagi, Tuan? Seperti saya sebut sebentar tadi, untuk adanya pemerdagangan orang ni, dia perlu ada proses dia. Proses act dia, proses means dia dan juga purpose dia. Jadi apabila berlakunya ketiga-tiga elemen ni ada, maka berlakulah pemerdagangan manusia. Jadi macam saya sebut, ada yang berlaku yang macam Cik Ismail sebutkan tadi, dia bukannya on the spot akan berlaku ataupun tanpa disedari berlakunya pemerdagangan. Mungkin ada perancangan daripada sindiket-sindiket ataupun syarikat-syarikat yang merekrut mereka ni. Merekrut, kemudian dibawa ke satu tempat, dibawa ke satu tempat dan diletakkan dalam satu tempat untuk bekerja dengan long excessive hour semua ni kan. Jadi itu merupakan satu proses. Jadi dalam menyiasat kes Ateeb Som ni, kita kena melihat proses ini. Kena adanya elemen-elemen ini untuk kita jadikan dia untuk membuktikan ni adanya kes pemerdagangan manusia ni. Okey, kita nak berganjak kepada satu perspektif persoalan yang berbeza juga. Kerana masalah pemerdagangan orang ini adalah masalah jenayah yang banyak dibincangkan di pernikahan antarabangsa. Maka sudah pasti kerjasama penguatkuasa tempatan dan juga penguatkuasa antarabangsa juga diperlukan. Sebelum kita berganjak kepada persoalan itu, persoalan tentang apakah Malaysia merupakan, mungkin ini pemahaman yang lebih jelas, merupakan dikatakan sebagai transit kepada jenayah perdagangan orang ataupun lokasi kepada jenayah perdagangan orang ini berlaku, Tuan? Kita dikategorikan sebagai negara destinasi. Okey. To some certain extent kita sebagai negara transit lah. Di mana dan kebanyakan mangsa-mangsa yang kita selamatkan, pihak PDRM selamatkan adalah melibatkan mangsa luar daripada negara luar, Southeast Asian region. Jadi kerjasama dengan antarabangsa itu amat penting lah antara kami ini untuk menyiasat kes pemerdagangan manusia ni, kerana kita sedia maklum jenayah pemerdagangan orang ni adalah satu jenayah yang rentas sempadan, kan, walaupun dia boleh berlaku oleh lokal kita, warga tempatan kita, tetapi majoriti yang mangsa yang kita selamatkan dalam negara kita ni adalah terlebih tertumpu daripada warga asing. Jadi kita perlu ada kerjasama dengan agensi penguatkuasa peringkat antarabangsa lah. Jadi ada pelbagai mekanisme yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita adakan mesyuarat bilateral meeting antara polis to polis daripada polis negara PDRM dengan, sebagai contohlah, dengan Royal Thai Police, dengan Philippine Thai Police, National Police, Indonesian Police Indonesia dan juga beberapa polis di luar sana lah. Jadi kita sentiasa mengadakan perhubungan, perbincangan dan juga mesyuarat bersama mereka melalui satu platform, dan sekarang ni kita menggunakan platform ASEAN Act. Mana itu merupakan satu program antara ASEAN Australia Counter Trafficking, atau ASEAN Act. Jadi di atas platform ni kita dapat berjumpa sebelum pandemik ni, kita dapat berjumpa secara bersemuka mengadakan mesyuarat. Tapi dalam keadaan pandemik ni lebih kepada
cara virtual meeting antara satu sama lain lah kita. Jadi selain daripada situ, kita juga adakan kerjasama pintar dengan agensi penguatkuasa antarabangsa yang kita bekerjasama dengan AFP, Australian Federal Police, New Zealand Police, Royal Canadian Mounted Police, dan juga daripada pihak Homeland Security daripada Amerika Syarikat sendiri. Jadi kerjasama pintar ni bertujuan untuk perkongsian maklumat, capacity building, dan juga untuk meningkatkan lagi kesedaran macam mana kita nak menyiasat kes-kes ATIP dalam negara kita. Baik, Tuan, untuk kita melanjutkan tentang bagaimana jenayah ini berlaku bukan saja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa dan korelasi kerjasama itu boleh digagaskan lagi. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif bercerita tentang lanskap jenayah perbudakan orang. Baik, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bersama yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Azri Akmar Datuk Haji Ayub, penolong pengarah bahagian anti pemberdagangan orang dan anti penyelundupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman PDRM. Tuan, seketika tadi kita juga mengkorelasikan isu-isu pemberdagangan orang di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan. Mungkin persoalan, apakah modus operandi penjenayah pemberdagangan orang di peringkat tempatan ini ada juga kaitan dengan pemberdagangan orang di peringkat antarabangsa dan penjenayah di peringkat antarabangsa, Tuan? Okey, kita seperti yang saya sebut kata, kita sentiasa bekerjasama dengan agensi penguatkuasa di luar negara sana, kan. Jadi apa yang ada MO yang berlaku di mana mangsa yang kita selamatkan di sini, daripada keterangan, daripada siasatan yang kita jalankan, kita dapati bahawa mereka ni telah direkrut daripada negara asal mereka. Okey. Sebagai contoh, mereka direkrut di sana, dijanjikan untuk satu pekerjaan yang menarik di negara kita ni. Kemudian apabila mereka bersetuju dia datang sini, dia dibawa datang ke negara kita ni, dan pengakhirannya mereka digunakan sebagai contoh untuk tujuan eksploitasi seks. Jadi apabila kita melakukan sebuah, kita melakukan proses menyelamat, rescuing victim ni semua ni, bila kita siasat, kita rekod statement, kita buat intelligence statement ke atas mangsa dan juga subjek-subjek yang kita tangkap ni, kita dapati ada penglibatan daripada sindiket daripada luar negara. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan berhubung dengan counterparts kita di negara luar untuk kesan dan kenal pasti sindiket-sindiket yang terlibat di sana. Jadi bukanlah kata kita nak bawa pesalah-pesalah suspek-suspek di negara lain tu untuk datang ke negara kita untuk dituduhkan di sini, tidak. Tapi untuk mereka ambil perhatian bahawa wujudnya satu sindiket yang merekrut mangsa-mangsa di tempat mereka yang dibawa ke dalam negara kita. Jadi itu salah satu bentuk perkongsian maklumat yang selalu pihak kami jalankan bersama dengan pihak agensi penguatkuasaan di luar negara. Ya. Tuan, ada juga persoalan yang terbit selain daripada Akta Anti Perbudakangan Orang dan Penyelundupan Migran ATIPSOM 2007 ini. Kalau sekiranya jenayah itu juga turut melibatkan antara elemen jenayah lain seperti penculikan, pelacuran, seks secara paksa dan sebagainya, apakah ia juga boleh didakwa ataupun dibaca bersama dengan peruntukan undang-undang yang lain, ataupun melihat kepada yang mana lebih tinggi hukuman dan peruntukan undang-undangnya supaya keadilan itu dapat ditegakkan? Dia adalah dua perkara yang berbeza. Jadi siasatan yang kita jalankan melibatkan pemerdagangan orang ni, kita siasat di bawah Akta ATIPSOM Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Jadi tetapi sekiranya salah satu siasatan dijalankan adanya berlaku kes penculikan ataupun mangsa dibunuh ke, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 bunuhlah 302 Kanun Keseksaan. Jadi hukuman di bawah 302 itu adalah lebih serius dan lebih berat berbandingkan dengan Akta ATIPSOM ini sendiri. Jadi kita akan pergi kepada mana yang heavier penalty lah. Dan selain daripada itu, macam jenayah, kita ada juga strategi yang kita jalankan untuk
membantras ataupun cuba menghapuskan sebagai contoh satu sindiket lah. Sindiket pemerdagangan manusia ni. Selain daripada Akta Atip-SOM itu sendiri, kita juga menggunakan siasatan di bawah jenayah terancang. Jenayah terancang ni, apabila kita katakan jenayah terancang ni, tujuan kita membuka kertas siasatan ke atas sindiket pemerdagangan orang di bawah jenayah terancang ni adalah untuk mematikan keseluruhan operasi pemerdagangan manusia tu. Macam kan kita kena ada rekrut, kita kena ada means dia, kita kena ada purpose dia kan. Jadi kita cuba melumpuhkan seluruh kegiatan mereka ni. Itu pasal kita gunakan salah satu approach yang baru kita pakai ini, menggunakan jenayah terancang. Jenayah terancang ni adalah di bawah bab 6B Kanun Keseksaan, di mana kita siasat di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan dengan menggunakan prosedur SOSMA. Di mana sebagai contoh, kita tangkap ataupun kita rescue satu mangsa tu di satu premis. Kalau kita buat siasatan kita di bawah Atip-SOM, kita mungkin dapat menghentikan operasi di premis tersebut. Kita akan tangkap, kita akan rescue mangsa, kita akan tangkap suspek yang terlibat dalam premis tersebut sebagai contoh. Kan? Tapi untuk mangsa, untuk kenal pasti siapa yang bawa dia, siapa yang rekrut dia, mungkin dia tak kenal dalam lingkungan premis tersebut kan. Jadi kita cuma dapat matikan di situ saja. Di kawasan yang spesifik ni saja, di premis tersebut saja. Tapi bila kita menggunakan prosedur SOSMA untuk jenayah terancang ni, kita dapat menghapuskan daripada sumber asal mereka. Mana siapa yang terlibat dalam merekrut mangsa ni, siapa yang membawa mangsa ni ke satu tempat ni, siapa yang menyimpan mangsa ataupun mengurung mangsa ni. Jadi kita dapat melumpuhkan keseluruhan organisasi aktiviti pemerdagangan manusia ni. Jadi kes ni kita ada buat sebelum ni, tahun 2019, di mana di Johor kita berjaya tuduh lebih kurang 10 orang suspek yang terlibat di bawah Seksyen 130V ni. Dan menariknya, pertuduhan di bawah 130V ni adalah subjek-subjek ni, suspek-suspek ni tidak boleh dijamin. Di bawah SOSMA. Di bawah SOSMA. Mereka ditahan di bawah jenayah terancang ni, dia orang tidak boleh dijamin. Dia orang kena habiskan perbicaraan dia, dan hukuman dia orang, hukuman di bawah jenayah terancang ni pun agak berat. Maknanya minimum 5 tahun sehingga ke 20 tahun dia punya hukuman dia. Jadi sama ada penglibatan dia, sekecil-kecil penglibatan dia sehinggalah sebesar-besar penglibatan seseorang subjek tu dalam sindiket tersebut, semua kita akan tangkap dan kita akan siasat dan kita akan tuduh mengikut peranan masing-masing mereka ni. Okey. Itu boleh kita gambarkan, apabila kita bercerita tentang sindiket, sudah pasti akan ada rangkaiannya, sudah pasti akan ada pelaku dan juga mastermind di sebalik yang merencana dan juga merancang rangkaian tersebut. Maka dalam perihal bukan sahaja menumpaskan sesuatu jenayah di sesuatu kawasan serbuan ataupun kawasan yang spesifik, tetapi menumpaskan keseluruhan rangkaian dan juga mastermind di sebaliknya itu, bagaimana PDRM menggagaskan pelan strategik yang lebih berkesan dalam perihal menangani secara total permasalahan. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita gunakan jenayah terancang. Kita gunakan siasatan di bawah jenayah terancang, di bawah bab 6B tadi itu. Jadi bila kita menggunakan siasatan dan menjalankan siasatan di bawah langkah-langkah pencegahan khas ke SOSMA ni, kita boleh tangkap, kita boleh kenal pasti siapa mastermind dia, siapa kumpulan sindiket, ketua kumpulan sindiket tersebut, siapa ahli-ahli kumpulan yang terlibat dalam sindiket tersebut, dan kita boleh rangkumkan mereka semua ni, kita boleh tangkap mereka semua sebagai satu kumpulan yang besar yang menjalankan aktiviti sindiket pemerdagangan orang ni. Okey. Bagaimana pula Tuan dengan unsur-unsur penglibatan, mungkin pelibatan awam ataupun masyarakat awam tentang memberikan maklumat sekiranya berlaku mungkin kegusaran atau kerisauan berlakunya sesuatu jenayah pemerdagangan orang di kawasan tempat tinggal ataupun yang dilihat oleh mata orang awam sendiri. Apakah maklumat-maklumat itu, bagaimana cara untuk menyalurkan ataupun untuk memastikan supaya ia dapat disampaikan dengan berkesan kepada pihak penguatkuasa? Okey,
untuk masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan dengan aktiviti pemerdagangan orang ni, kita ada hotline. 0380008000. Very simple number. 0380008000 ni maknanya masyarakat boleh menyalurkan maklumat ataupun information yang mereka ada kepada nombor tersebut. Selain daripada situ, kita juga adakan engagement bersama dengan NGO tempatan. Banyak NGO yang kita kerjasama. Dan dalam mungkin masyarakat tak dapat berhubung dengan dalam hotline tersebut, mereka boleh pergi ke NGO untuk menyalurkan maklumat. Jadi kita sentiasa bekerjasama dengan NGO, badan bukan kerajaan ni, pertubuhan bukan kerajaan ni, untuk membantu kita dalam perkongsian maklumat yang mereka terima daripada masyarakat, selain daripada maklumat yang kita terima sendirilah. Kan, jadi kita juga mengalu-alukan maklumat-maklumat yang kita terima daripada pihak NGO dan juga orang masyarakat luar sana melalui panggilan telefon kepada hotline yang disediakan, ataupun boleh menyampaikan maklumat kepada balai-balai yang terdekat. Tuan, sepanjang negara berdepan dengan PKP dan juga mendepani pandemik COVID-19 ini, apakah masalah perdagangan orang ini masih lagi berlaku dalam negara kita, dan apakah tangkapan-tangkapan dan juga operasi berkaitan perdagangan orang juga masih dilakukan walaupun negara sedang berdepan satu perintah kawalan pergerakan? Tangkapan serbuan tetap dijalankan. Maklumat tetap ada yang kita masih lagi terima berkaitan dengan perdagangan orang ni. Cuma volume dia tu tidaklah seperti sebelum pandemik berlaku dekat negara kita ni. Jadi seperti mana yang saya tunjukkan dalam statistik ni, ada pengurangan daripada tahun 2021 berbanding dengan tahun lepas 2020. Jadi kita nampak dia punya trend tu agak menurun. Tetapi bukannya saya mengatakan bahawa tiada langsung kes perdagangan orang dalam negara kita ni. Jadi masih ada, dan cuma trend dia tidak sehebat sebelum pandemik tersebut. Dan pada tahun lepas juga kita ada menjalankan satu ops benteng seluruh negara, ops benteng ni, di mana dalam ops benteng ni kita berjaya menangkap sebilangan suspek yang terlibat, dan kita guna pakai selain daripada Akta Aktip-Som itu sendiri, kita guna pakai persiasatan di bawah jenayah terancang ni, di mana kita berjaya melumpuhkan lebih empat sindiket yang beroperasi dalam negara kita, di Pulau Pinang, di Perak, di Johor berlaku. Jadi tapi daripada segi trend pada tahun 2021 ni menurun sedikit daripada segi perdagangan orang. Itu kita lihat sewaktu operasi dilakukan dan juga sewaktu proses untuk kita menangani dan juga membantras masalah perdagangan orang ini. Ini salah satu daripada perkara yang menjadi mungkin komitmen kepada pihak PDRM dalam membantras secara habis-habisan masalah perdagangan orang ini. Dalam perihal ini juga mungkin kita melihat tempoh masa ataupun ialah dari segi risikan, siasatan, penangkapan, serbuan dan juga operasi. Dalam perihal ini, berapa lama sebenarnya sesuatu tempoh itu untuk menyelesaikan sesuatu jenayah perdagangan orang yang berlaku dalam negara kita? Okey, proses siasatan ni. Proses siasatan ni apabila satu operasi dijalankan, kita menyelamatkan mangsa. Kita buat tangkapan ke atas suspek-suspek yang terlibat, di mana suspek mangsa ni kita akan tempatkan mereka ke rumah perlindungan. Apabila dapat perintah pada magistrate untuk meletakkan di rumah perlindungan, kita akan ada IPO, Interim Protection Order. Di dalam Interim Protection Order ni, mangsa akan ditempatkan selama 21 hari. Kan, untuk pihak PDRM atau pihak penguatkuasaan yang lain untuk menjalankan siasatan kes. Dalam tempoh 21 hari ini, sekiranya siasatan kita menjurus ke arah kes perdagangan orang ni, mangsa akan ditempatkan di bawah protection order, perintah pelindungan, sehingga tempoh selama 3 bulan lagi dalam rumah pelindungan tersebut. Jadi siasatan yang kita buat ke atas suspek kebiasaannya adalah di bawah Seksyen 12
Seksyen 13 dan Seksyen 14 Akta Atik-SOM ini sendiri. Jadi Seksyen 13 ni merupakan satu kesalahan yang menggunakan kekerasan. Di mana sekiranya ada ugutan, ada kekerasan yang digunakan ke atas mangsa, dikenakan ke atas mangsa, mereka boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang daripada 3, tidak lebih daripada 20 tahun. Okey, baik Tuan, kita nak kembali berehat seketika. Semuanya sekali nanti dalam bicara naratif, masih lagi kita akan menyimpulkan apakah yang sudah pun dibincangkan dalam perihal lanskap jenayah perdagangan orang di Malaysia dan bagian dalam perihal ini PDRM bersama-sama membantras dan menangani masalah ini untuk kita melihat ia dapat ditangani dengan lebih baik. Kita berehat seketika, kembali nanti dalam bicara naratif. Ya, masih lagi dalam bicara naratif sebelum kita menutup sesi kita pada malam ini, lanskap jenayah perdagangan orang di Malaysia masih lagi bersama dengan yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Azri Akmar Datuk Haji Ayub. Tuan, bukan saja tadi kita bercerita tentang sindiket secara besar ataupun the big scale of the syndicate, tetapi kita juga bercerita tentang mungkin perkara-perkara yang disifatkan sebagai jenayah dalam skala yang kecil untuk perdagangan orang ini, mungkin melibatkan majikan dan seorang pekerjanya dalam isu pembantu rumah dan sebagainya. Bagaimana pelaporan kes ini, menangani kes ini juga turut dilakukan dari semasa ke semasa oleh pihak PDRM supaya sekecil-kecil kes sehinggalah sebesar-besar skala kes itu turut ditangani dan juga turut dibantras secara asasnya, Tuan? Kami pihak PDRM kami sentiasa mengalu-alukanlah maklumat daripada masyarakat untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan perdagangan manusia ni. Jadi seperti mana yang Cik Mai sebutkan tadi, ada sekecil-kecil kes yang melibatkan cuma 2 parti saja, majikan dengan pekerja sebagai contoh pembantu rumah, kan. Bukan saja kita menumpukan kes yang sehingga ke kes besar macam jenayah terancang tersebut, the whole syndicate yang kita tangkap dan kita rescue mangsa, tapi kita juga akan pergi ke kes-kes yang terpencil seperti begini. Dan kes-kes yang berlaku antara sebagai contoh majikan dengan pembantu rumah, banyak maklumat yang kita terima, yang kita dapat sama ada daripada risikan kita sendiri, daripada masyarakat sendiri, jiran-jiran yang mangsa tersebut, dan juga daripada pihak kedutaan sendiri memberi maklumat kepada kita. Jadi kita tidak hanya menumpukan kepada kes-kes yang besar. Kes-kes yang sebegini pun kita tetap akan teruskan, kita tetap dengan hasrat kita untuk membantu mangsa. Okey, sekali lagi bersempena dengan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang juga berlangsung sebagai satu tujuan advokasi mendidik kesedaran tentang jenayah ini yang berlaku dalam kalangan komuniti masyarakat dunia dan juga masyarakat tempatan. Jadi bagaimana sinergi yang juga turut digerakkan oleh pihak PDRM bukan sahaja menguatkuasakan undang-undang tetapi juga turut menjayakan kita kata usaha-usaha ke arah kesedaran dan juga usaha-usaha ke arah pendidikan, pemupukan pengetahuan berkenaan jenayah perdagangan orang ni, Tuan. Kita masih lagi meneruskan. Kita masih lagi meneruskan usaha-usaha kita untuk memberi kesedaran pada sama ada pada masyarakat dan juga pada pegawai dan anggota kita sendiri tentang perdagangan orang ni. Jadi saya tak nafikan jenayah perdagangan orang ni very kompleks, kan. Jadi pemahaman tu perlu diberikan pada masyarakat kita, pada pegawai dan anggota kita sendiri supaya mereka boleh kenal pasti indikator-indikator yang berlaku di bawah sana. Kerana macam pihak polis, kita dengan motor polis dan masyarakat berpisah tiada. Kita sentiasa bersama dengan masyarakat. Jadi dengan adakan capacity building antara jabatan kami kepada pegawai dan anggota bawahan di kontijen dan juga di daerah, dapat memberi pengetahuan yang lebih kepada mereka ni untuk kenal pasti, untuk berjumpa dengan masyarakat, untuk berjumpa dengan orang kampung di sana, untuk melihat sama ada tak indikator-indikator yang adanya kes-kes perdagangan orang dekat sesuatu kawasan tersebut. Dan benda ini
program ni masih lagi kita teruskan, awareness program LDP, latihan dalam perkhidmatan kita lakukan untuk memberi kesedaran kepada petugas-petugas kita, dan daripada segi awareness kepada masyarakat dengan program-program, pelbagai program bukan saja daripada pihak PDRM sendiri tetapi daripada pihak majlis MAPO sendiri sentiasa menitik beratkan usaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya pemerdagangan orang ni. Okey, secara kesimpulannya Tuan, mungkin juga mewakili bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penumpahan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, amat besarlah harapan untuk kita melihat mungkin pengharapan daripada pihak Tuan dan juga pihak bahagian serta pihak jabatan sendiri dalam melihat jenayah anti pemerdagangan orang ini bukan saja turut dikuatkuasakan undang-undangnya oleh pihak PDRM dengan kerjasama agensi lain, malah dengan kerjasama daripada masyarakat juga turut boleh menghasilkan advokasi, kesedaran dan juga tujuan untuk kita menangani di peringkat akar umbi. Jadi secara kesimpulannya, apakah harapan Tuan dalam kita menutup bicara pada malam ini, Tuan? Harapan saya supaya kita dapat bekerjasama secara total, kerjasama antara masyarakat, antara jabatan agensi kerajaan dan juga bersama dengan badan bukan kerajaan NGO untuk kita sama-sama bekerjasama untuk membantras jenayah pemerdagangan manusia ni di dalam negara ini. Kalau kita tidak dapat membenterasnya secara total pun, kurang-kurangnya kita dapat mengurangkan ataupun limitkan kegiatan pemerdagangan orang di Indonesia dengan memperbanyakkan lagi kesedaran pada masyarakat. Dan suka saya ingat bagi tahu pada masyarakat supaya sekiranya ada maklumat-maklumat berkaitan dengan pemerdagangan orang ni, mereka boleh salurkan kepada balai polis yang terdekat dan juga pada talian hotline pihak MAPO 03 8000 dan juga kepada unit bahagian anti pemerdagangan orang peringkat JSJ di tiga ini sendiri. Okey, insya-Allah kita harapkan yang terbaik dan kita ucapkan selamat berjaya juga untuk pihak PDRM dan juga sudah semestinya secara khusus bahagian anti penerbangan orang dan anti penumpahan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dalam perihal menangani jenayah perdagangan orang dan juga sekalung tahniah juga di atas segala usaha yang telah pun dilaksanakan untuk menangani dan juga mengurangkan jenayah seperti ini. Sudah pasti jenayah ini bukan sahaja bercerita tentang jenayah tetapi juga bercerita tentang hak asasi manusia. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini berhak untuk dipaksa untuk bekerja ataupun dieksploitasi daripada segi seksual ataupun dari segi pekerjaan ataupun dalam apa-apa cara sekalipun, kerana ini merupakan satu jenayah. Sebabkan itu kesedaran tentang jenayah perdagangan orang ini adalah penting untuk kita menggambarkan kepada umum bahawa ia melanggar hak asasi manusia dan juga merupakan satu jenayah yang perlu dibantras secara bersama. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Azri Akmar, Datuk Haji Ayub, penolong pengarah bahagian anti perdagangan orang dan anti penumpahan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Juga terima kasih kepada pihak Polisi Raja Malaysia dalam perkongsian pada malam ini. Yang itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.